الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Kun parna jahta Ustaz Safi naik atas. Ustaz Safi naik atas tu polo na. Pasal kata ni. Ni. Tolong baca seorang siapa nak bagi sukarela. Ustaz Safi malam Jumaat memang dia tak datang. Sebab dia dah belajar yang di rumah tu. Jadi maknanya setiap kita belajar kena ada mukrid dia. Maknanya baru jadi laju. Ustaz Faizal boleh tolong baca? Bab surah Ilah-Rahmi dah. Lepas dah tu. Ilah Salim. Bawah lagi. Bawah lagi. Bab yang ke-100. Bab yarudul musalli man marra baina yadayhi. Okey. Bab yang kita nak belajar pada malam ini iaitu menolak ataupun menghalang. Menolak ataupun menghalang orang yang sembahyang, seseorang yang datang di hadapan, lalu di hadapan dia. Maknanya bila kita dah letak sutra, ada lagi orang nak lalu kawasan kita sembahyang tu, maka perlu ditolak. Bila lalu di depan, dia perlu ditolak. Jadi tolak ni hukum dia apa? Ulama terbahagi kepada 3 pendapat. Pertamanya pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Antara kita memberi tumpuan terhadap sembahyang yang sedang kita lakukan dengan kita halang orang, bagi tumpuan itu lebih baik. Aula biarkan dia lalu. Sebab apa? Baru kita tahan, khusyuk kita hilang. Kita asyik bagi tumpuan terhadap, nak sekat dia, nak halang dia, daripada kita tumpu sembahyang yang sedang kita buat. Jadi bagi Abu Hanifah, dia kata tak sunat. Yang kedua, pendapat jumhur ulama Syafi'i, Hambali, Maliki, kata hukum dia sunat. Pendapat yang ketiga yang diketengahkan oleh Ahlul Zahir, bahawa halang itu wajib. Sebab Nabi datangkan dengan fi'il amar. Okey, secara kesimpulan di sini ada 3 pendapat. Okey, terus. Waradat Umar fi tashahhudi wa fi ka'bati wa qala in aba illa an tuqatilahu faqatilu. Okey. Sayyidina Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, bukan sahaja ketika berdiri, bahkan ketika dah tasyahud. Tasyahud ni maknanya kita dah duduk kan, tiba-tiba orang nak lalu lagi, halang juga. Kalau ikut asar Ibnu Umar, kita dah tasyahud tu, bukan kita berdiri, orang nak lalu, halang juga. Halang itu hukum dia sunat, walaupun kita berada di dalam keadaan duduk. Wa fil ka'bati,
Kalau Ibnu Umar walaupun berada sembahyang di sisi Kaabah. Kan di sisi Kaabah ni orang selalu tawaf. Bila sembahyang, bila dah tawaf, biasanya kadang-kadang orang datang ke masjid, Masjidil Haram ini, dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ataupun dia sembahyang sunat tawaf. Sunat tawaf pula, kalau ikut ayat Quran, dia suruh sembahyang di makam Ibrahim. Jadi bila sembahyang tu orang duk lalu lalang. Kalau ikut Ibnu Umar, ketika sembahyang berhampiran dengan Kaabah pun perlu dihalang. Tetapi kalau orang mungkin orang akan tanya, kalau zaman sekarang ni macam mana nak halang, berapa ramai nak halang. Jadi sebab itu tidak digalakkan sembahyang di situ. Dia suruh sembahyang jauh di atas dasar maslahah. Kalau semua pakai sembahyang di berhampiran dengan Kaabah, bila orang lalu, jadi duk kena tahan saja. Kalau bab ini kita nampak yang lebih aula pegang pendapat pertama tadi. Kalau ketika terlalu ramai, maknanya takkan setiap kali halang. Lepas tu datang lagi halang. Bila kita nak selesai sembahyang, khusyuk dah tentu tak khusyuk. Kalau dalam keadaan ramai macam tu, maknanya kalau nak sembahyang juga sembahyang jauh daripada berhampiran dengan Kaabah. Jadi kita tengok suasana pada masa tu taklah bilangan ataupun jumlah orang yang menunaikan haji dan umrah seramai sekarang. Kalau sekarang ni memang tak boleh dah kita nak sembahyang di situ. Jadi Ibnu Umar sembahyang pada ketika itu jumlah bilangannya orang tak ramai lagi. Bolehlah dia sembahyang dekat Kaabah, orang lalu di depan dia, setelah dia letak sutrah dia tahan, halang. Relax lagi. Nak dapat dua orang pun payah yang nak lalu di depan dia. Cuma kes-kes yang terpencil, maknanya berlaku jarang-jarang ataupun kadang-kadang. Waqala, Ibnu Umar kata, in aba, kalau kita halang, dia enggan juga, dia nak lalu juga. Illa an tuqatilahu, melainkan terpaksa kita perangi dia. Dia kata bukan bunuh dia, perangi dia. Maknanya halang dengan bersungguh-sungguh. Halang dengan halangan yang kuat. Kan apabila kita memerangi seseorang ataupun sesuatu kumpulan, dia memerangi satu pihak, nak tewaskan kumpulan lain mesti dengan bersungguh-sungguh kan. Itu maknanya berperang. Maknanya menghalang dengan halangan yang bersungguh-sungguh. Jadi maksudnya kalau dia enggan juga, kita halang sungguh-sungguh daripada dia lalu. Okey, terus. Hadatsana Abu Ma'marin qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Yunus an Humayd bin Hilal an Abi Saleh anna Aba Sa'id qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadatsana Adam bin Abi Iyas qala hadatsana Sulaiman bin Al-Mughirah qala hadatsana Humayd bin Hilal Al-Adawi qala hadatsana Abu Saleh As-Suman qala ra'aitu Aba Sa'id Al-Khudri fi yaum al-Jum'ah yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas. Okey. Imam Bukhari dengan sanad-sanad yang disebutkan tadi daripada Abu Saleh bin Samman, dia kata aku telah melihat Aba Sa'id, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri pada hari Jumaat sembahyang. Sembahyang kepada sesuatu yang telah menjadi yang diletakkan sebagai sutrah. Walaupun dia letak penghadang ataupun penghalang ataupun disebut sebagai sutrah, tiba-tiba orang nak lalu di depan dia. Fa arada syabun min bani Abi Mu'aytin. Dan seorang pemuda mengkehendaki lalu di hadapan dia, iaitu pemuda daripada kalangan Bani Abi Mu'aytin, ayyajtaza baina yadayhi, nak lalu di hadapan dia. Fadafa'a Abu Sa'idin fi sadrihi, Abu Sa'id tolak dada dia. Okey, terus. Fanazara syabu falam yajidu masaran. Okey. Okey. Maknanya lalu pemuda yang lalu tadi fanazara, dia perhati. Bila Abu Sa'id tahan dada dia nak lalu, fanazara, dia nak marah lah tu. Dia tak kata fara'a. Dia tak kata fara'a. Ra'a sepintas lalu dia tengok. Nazara, dia perhati. Afala yanzuru.
ilal ibili kaifa khuliqat. Dia tak kata afala yara. Kalau yara dia tengok sepintas lalu. Kalau yang zuru dengan ta'amul, dengan tadabbur, dengan penghayatan. Dia perhati, mana nak marah sebab apa halang aku nak lalu ni. Jadi Syab tadi, pemuda daripada Bani Mu'aid tadi, tak ada jalan lain. Falam yajid masaran, tak ada laluan lain. Sebab tu dia lalu juga. Illa baina yadaihi. Melainkan terpaksa lalu di hadapan Abu Sa'id Al-Khudri. Okey, terus. Fa'ada liltaza pada fa'ahu Abu Sa'id asyadda min al-ula. Okey. Bila kali kedua, cubaan dia kali kedua nak lalu juga, Abu Sa'id Al-Khudri ni halang dengan lebih kuat. Dia tolak dengan lebih keras. Lebih keras daripada tolakan yang pertama tadi. Okey. Fanala bin min Abi Sa'id thumma dakhala ala Marwan fashakka ilaihi ma laqiya min Abi Sa'id. Maknanya riuh rendah lah cerita ini, heboh lah. Lalu sampai maklumat ini kepada Marwan. Lepas tu dia Syab ini mengadu kepada dia. Lalu Marwan ini pergi bertemu dengan siapa? Abu Sa'id. Lalu dakhala Abu Sa'id khalfahu ala Marwan. Maknanya dia lalu di belakang Syab tadi bila bertemu dengan Marwan. Faqala ma laka ya ibna akhi ya Abu Sa'id. Lalu Marwan tanya, wahai Abu Sa'id, kenapa kamu ni? Kamu halang orang sebab apa? Orang nak lalu kamu halang, kamu tegur buat apa? Lalu Abu Sa'id jawab, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebab apa aku halang tadi? Syab tadi datang, aku halang sebab apa? Sebab aku dengar Nabi bersabda. Tengok sahabat ni, bila timbul isu, timbul kemusykilan, timbul masalah, dia baca hadis. Timbul kemusykilan, dia cerita hadis. Sebab Nabi pernah sebut, aku telah dengar Nabi SAW bersabda, iza salla ahadukum ila syai'in yasturhu. Apabila salah seorang daripada kamu sembahyang kepada sesuatu yang diletak di hadapannya, maknanya yang dijadikan sebagai sutrah, yasturuhu minan nas, yang menjadi penghalang kepada manusia, fa arada ahadun, dan mengkehendaki salah seorang mana-mana kalangan manusia ayyajaza melintasi. Bila seseorang itu dah diletakkan penghadang ataupun sutrah, ada orang nak lalu, baina yadaihi, di hadapannya, fal yadfa'hu. Rasulullah kata macam tu, fal yadfa'hu, hendaklah dihalang ataupun ditolak. Fa in aba, kalau dia degil juga, dia enggan juga, nak lalu juga, kita dah halang, dia cuba nak lalu juga, fal yuqatilhu, hendaklah diperangi. Fa innama huwa syaitan, kerana dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan, maknanya bersifat sebagaimana sifat syaitan, berperangai sebagaimana perangai syaitan. Dah orang semayang halang, kamu nak lalu lagi, perangai syaitan dia lawan juga. Maknanya itu bukan perangai manusia dah. Nabi kata dia perangai syaitan. Sebab syaitan ni memang dia degil, dia keras kepala, ditegur, dia halang, dia nak lawan juga. Okey, berdasarkan kepada hadis ini, syaitan ni ada tu yang sudah dalam ini. Apa dia? Dikatakan tahu syaitan tu. Kalau dia abah ataupun ada perbuatan lain. Dua-dua. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba. Kerana pertamanya aba. Enggan. Yang keduanya, dia cuba nak lalu juga. Kedua-dua perangai ini, walaupun dihalang, kedua-dua perangai ataupun sifat ini adalah merupakan sifat syaitan. Dia suka padan halang je. Okey? Soalannya, boleh tak kita tumbuk? Perangi tadi dulu. Silang tu orang kan. 3 kali masuk dia tadi bangsa. Cuma dia kata, kali pertama lalu kita buat biasa dulu. Kali kedua kuat sikit. Kali ketiga boleh. Kali ketiga sampai kita tolak dia jatuh pun tak apa. Sebab kalau kita halang lagi, dia akan cuba
melalui lagi, kalau tidak diberi satu pengajaran, satu tekanan yang kuat, pukulan yang kuat, dia akan lalu lagi. Maka harus kita tolak dengan tolakan yang kuat. Tumbuk tak boleh. Halang, tolak dengan tolakan yang kuat. Ya. Ini satu soalan. Maknanya ditahan sahaja, tidak sampai bertolak. Maknanya kalau peringkat pertama tak apa. Kita tahan, okey, dia lari. Tetapi kalau dia datang juga, dia nak lawan juga, boleh tolak dengan kuat. Kali ketiga lagi kuat, sampai dia jatuh pun tak apa. Sebab apa? Nabi kata perangai dia dah macam syaitan dah. Tegur, dah bagi peringatan, nak lawan lagi. Perangai syaitan. Syaitan ke jenis tu, dia degil, nak lawan juga. Okey, ada soalan lain? Okey, terus tajuk yang kedua. Bab ismil marra baina yadayil musalli. Okey. Bab ismil mari baina yadayil musalli. Bab berhubung dengan dosa orang yang lalu di hadapan orang sembahyang. Bila kita baca bab yang kedua ini, menunjukkan pendapat golongan yang kedua dan ketiga lebih kuat daripada pendapat pertama. Maknanya sehingga melibatkan dosa. Sebab itu disuruh, kalau jumhur ulama, 3 ulama tadi, Syafi'i, Hanbali, Maliki, disunatkan. Lebih kuat daripada pendapat Abu Hanifah, kata Allah ditinggalkan, dibiarkan. Sebab dia kata sini satu kesalahan, suatu dosa. Dan juga pendapat yang dipegang oleh Ibn Hazm. Jadi ulama bahas pula, yang wajibnya letak sutrah ke, ataupun orang yang nak lalu kena jaga diri dia. Hadis-hadis ini nak bagi peringatan kepada orang sembahyang ke? Bila nak sembahyang letak sutrah, ataupun nak bagi peringatan kepada orang yang lalu. Yang mana satu betul? Berdasarkan perbahasan dan tafsiran oleh ulama, dia dua-dua sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila disuruh siapa-siapa yang nak sembahyang, ila syai'in yasturuhu. Bila nak sembahyang, dia suruh letak sesuatu. Siapa dia? Musalli. Siapa dia? Musalli, orang yang nak sembahyang tu. Orang yang nak sembahyang suruh letak. Okey. Yang kedua, dosa tu jatuh atas siapa kalau lalu? Dah orang letak. Atas al-mari ataupun al-maru, orang yang lalu. Dua-dua, kau dah letak dia lalu juga, maknanya peringatan itu juga diberi peringatan kepada orang yang nak lalu. Sebab dia kata bila dah letak, dia lalu juga, berdosa. Maknanya peringatan ni kepada kedua-dua pihak. Okey, terus. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Nadri maula Umar bin Ubaidillah an Busr bin Sa'id anna Zaid bin Khalid arsalahu ila Abi Juhaim yas'aluhu madza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil marri baina yaday al-musalli. Faqala Abu Juhaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-marri baina yaday al-musalli madza alayhi lakana an yaqif 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday. Qala Abu Nadri la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanadan. Okey. Orang tanya Abu Juhaimin, Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut, apa yang kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan orang yang lalu di depan orang sembahyang? Apa hadisnya? Apa kesalahannya? Apa dosa seseorang yang lalu di depan orang yang sembahyang? Lalu Abu Juhaimin kata, aku pernah dengar Rasulullah kata, sekiranya seseorang melalui di hadapan orang yang sedang sembahyang, apakah yang berlaku kepadanya? Dosa yang akan menimpanya kalau dia tahu dosa besar. Salahnya, besarnya kesilapan lalu di depan orang sembahyang,
lakana an yaqifa arba'ina khairan. Dia lebih baik dia berdiri selama 40. Dia berdiri 40 lebih baik daripada dia lalu. Lalu tu sebentar je. Kalau dia tahu bagaimana dosanya, bagaimana besarnya kesalahan, dia tak akan lalu. Dia akan berhenti selama 40. 40 apa? Jadi di sini sama ada 40 hari ataupun 40 bulan ataupun 40 tahun. Tak ada cerita. Lebih baik dia berhenti selama 40 hari ke ataupun 40 bulan ke 40 tahun. Nak ceritanya salah tu besar lah. Kalau 40 hari pun bukan senang nak berdiri 40 hari. Sehari pun kita tak mampu berdiri. Maknanya makan masa yang panjang. Lebih baik dia berdiri dalam keadaan 40 hari daripada dia lalu depan orang yang sembahyang. Setelah orang yang sembahyang tu dah letak sutrah. Kalau orang lalu juga, seseorang yang tak letak sutrah, dosa tu atas orang yang sembahyang. Dosa tu atas apa? Atas orang yang sembahyang. Sebab apa dia letak? Sebab Nabi kata sebelum sembahyang kena letak. Kita dah bincang dalam pengajian-pengajian yang lalu, sama ada letak kayu ke, dia kata pedang ke, panah ke, batu ke, kain ke, ataupun kita satu garisan. Macam tempat kita sekarang ni, guna padan, guna sejadah tu lah. Tak sejadah tu depan tu, orang lalu atas pada kepala sejadah tu dah okey dah lah. Kalau sebahagian di masjid-masjid dia letak garisan kan, lalu pada tu tak apa dah. Wallahualam.